A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita pada kali ini, dan insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan berkenaan dengan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ataupun kita boleh katakan tajuk kitab ini sebagai tata tertib pembaca Al-Quran. Muslimin muslimat rahimakumullah, kitab ini ditulis dan disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Suka untuk saya menyatakan tentang keutamaan untuk kita mempelajari kitab ini, kerana di sana terdapat banyaknya panduan serta petunjuk nasihat yang didatangkan oleh Al-Imam An-Nawawi berdasarkan nukilan daripada Nas Al-Quran dan juga Al-Hadith Nabi SAW, berkaitan dengan bagaimanakah kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimanakah untuk kita menjadikan Al-Quran yang kita baca sebagai amalan harian itu berbekas pada jiwa dan tubuh badan kita, bagaimanakah ingin kita menjaga adab-adab yang sepatutnya kita jaga apabila kita berinteraksi ataupun berurusan dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita akan teliti satu demi satu apakah yang diperkatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau ini, insyaAllah. Pada bab yang pertama akan kita bicarakan berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Quran dan mengajinya. Al-Imam An-Nawawi mendatangkan ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi SAW yang banyak yang menceritakan berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29 hingga ayat 30. Kata Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mereka yang mendirikan salat serta membelanjakan rezeki yang kami berikan kepada mereka secara tersembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Sebab itu Tuhan akan mencukupkan pahala mereka serta menambah kurnianya kepada mereka. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Berterima Kasih. Surah Fatir ayat 29 hingga ayat ke-30. Dalam ayat yang didatangkan ini, Al-Imam An-Nawawi menukilkan beberapa pengajaran. Antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang suka membaca Al-Quran sama seperti mana orang yang mendirikan sembahyang dan menginfakkan harta pada jalan Allah. Ini terbukti bagaimana Allah Ta'ala mengangkat darjat mereka yang mendampingkan, yang menafkahkan diri mereka kepada Al-Quran, yang mewakafkan diri mereka ini kepada Al-Quranul Karim. Dikorbankan segala harta, dikorbankan segala masa, segala keinginan demi untuk mendalami ilmu Al-Quranul Karim. Terbukti tuan-tuan, berapa ramai tokoh-tokoh yang kita kenal, mereka ini orang yang mendedikasikan kehidupan mereka dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tetap memelihara kehidupan mereka. Tidak pernah kita saksikan kehidupan ahli Al-Quran, kehidupan orang yang berdamping dengan Al-Quran menjadi susah, kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara orang-orang yang memelihara kalamnya, kalamullah. Ini masya-Allah satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berdamping dengan Al-Quran. Diletakkan darjat serta taraf mereka sangat tinggi, seperti kata Al-Imam An-Nawawi, seperti mana orang yang mendirikan sembahyang, orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah, diberikan tempat yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran itu akan diberikan balasan yang besar, seperti orang yang berniaga
yang mengharapkan perniagaannya untung, maju dan tidak akan pernah rugi. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memelihara ahli-ahli Al-Quran seperti mana Allah Taala menyatakan dalam ayat yang kita baca, iaitu mereka inilah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Apakah perniagaannya, tuan-tuan? Iaitu kita menafkahkan, mewakafkan diri ke jalan Allah Ta'ala dengan cara kita sentiasa membaca dan berdamping dengan Al-Quranul Karim. Satu ketika dulu mungkin menjadi satu polemik dalam masyarakat apabila sering dikatakan, kamu nak kerja apa? Kamu nak makan apa kalau cukup sekadar mengaji Al-Quran di pondok-pondok, menghafal Al-Quran di ma'had tahfiz? Apa yang kamu nak beri makan kepada anak dan isteri kamu nanti? Ini satu pandangan negatif yang sering diberikan oleh setengah dalam kalangan mereka di luar sana. Tetapi hakikatnya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran seperti mana perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Masya Allah tuan-tuan, siapa menyangka bahawa kehidupan seorang hafiz Al-Quran mampu dilihat lebih senang dan lebih mewah, sekiranya kemewahanlah yang menjadi kayu ukurnya berbanding orang-orang yang lain. Masya Allah subhanallah, ini satu bukti bahawa orang yang berdamping dengan Al-Quran, mereka tidak akan pernah mengalami kerugian. Kemudian yang ketiga, kata Al-Imam Nawawi, orang yang membaca Al-Quran akan diberikan pengampunan di samping Allah akan berterima kasih kepadanya. Kata Al-Imam Nawawi, kami meriwayatkan daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari. Maksudnya sebaik-baik orang dalam kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Nabi SAW memberikan ikrar, memberikan pengiktirafan kepada mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan pula kepada orang lain. Kata Al-Imam Nawawi, dalam hadis ini kita memahami beberapa perkara. Yang pertama, Islam memberikan suatu pandangan yang istimewa kepada orang yang mempelajari Al-Quran ataupun orang yang mengajarkannya. Justru tuan-tuan, saya menyeru di sini, janganlah kita memandang lekeh kepada mereka-mereka yang mendalami ilmu Al-Quran, yang mungkin memberikan khidmat, mengajarkan Al-Quran. Kadang-kadang menjadi satu kesedihan apabila orang guru-guru yang mengajar Al-Quran ini dipandang dengan pandangan yang sangat lekeh, seolah-olahnya tidak layak mereka ini untuk menikmati kesenangan, menikmati sedikit kelebihan. Hanya kerana apa yang disebut, kamu hanya mengajar Al-Quran. Ajar Al-Quran tidak susah, tak perlulah hidup senang-senang, tak perlulah mewah-mewah dan sebagainya. Ini satu konotasi negatif yang sering dilontarkan kepada mereka yang mengajar Al-Quran. Ingat tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang dalam kalangan kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka tuan-tuan, kita muliakan guru-guru Al-Quran yang berada di luar sana. Kerana Al-Quranlah yang akan menyelamatkan kita satu masa nanti, saat yauma la dhilla illa dhilluh, saat tidak adanya pelindung melainkan pelindungan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mampu menjadi syafaat kepada kita pada ketika itu. Dan juga kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini menggalakkan semua Muslim supaya mempelajari kandungan Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain, supaya ia menjadi orang yang dimuliakan di sisi Allah Ta'ala. Kita semua sepatutnya
mempunyai cita-cita untuk menjadi orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar dimuliakan di sisi manusia, tetapi pandangan Allah itu lebih utama. Dan tuan-tuan ketahuilah bahawa Al-Quran yang kita baca pada hari ini, yang kita dalami pada hari ini, mampu menjadi penyelamat kepada kita di negeri akhirat kelak. Kata Nabi SAW, "Iqra'ul Qur'ana", bacalah Al-Quran, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Bacalah Al-Quran kerana nanti Al-Quran akan datang kepada kamu sebagai syafaat kepada mereka yang membacanya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini insya-Allah dapat memberikan manfaat kepada diri kita, dan insya-Allah akan kita sambung dalam siri-siri yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.